bersama Susu Juna, susu kambing sedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersama Kak Fin hari ini dan Alia dalam rancangan Kopi dengan Kak Fin, di mana kita akan borak tentang apa yang kita rasa layak nak diborakkan. Tapi ingat, kita bukan borak pasal agama, kita borak-borak kopi dengan Kak Fin je. Kopi dengan Kak Fin bersiaran di Fintri Sdn Bhd, HQ Susu Juna dan Fin Jamal RTW di Bangi setiap selang hari Isnin jam 11 pagi. Menerusi Facebook Fin Jamal RTW dan Instagram Fin Jamal. In case ada gangguan macam hari ni, macam dia kejap on, kejap off, feel free untuk alternate daripada platform. Macam rasanya hari ni Instagram kita tak berapa ngam dia punya connection dia. Betul. So kita pergi je dekat Facebook. Kalau Facebook pun nanti tak apa, kita orang akan proceed saja. Nanti Isnin depan korang boleh tengok dekat YouTube Fin Jamal. YouTube by Fin Jamal. Kalau yang dekat IG ni tak okey, korang boleh pergi ke Facebook Fin Jamal RTW tau. Alright. Okey Alia, tajuk apa kita hari ni? Tajuk kita untuk episod yang ketiga ni, mak bapak tak faham, kita nak rebel. Ada jawapan tajuk ni? Boleh jawab sekarang ke nanti dulu? Tak boleh. Kita semua boleh relate dengan tajuk kali ni, betul tak? As parents ataupun anak, kita dua-dua ada pendapat masing-masing. Betul lah. Kedua-dua pihak ada pendapat masing-masing. Tiba-tiba teringat ke? Jadi siapa yang betul? Ya ke parents tak faham anak ataupun ya ke anak yang nak rebel? Yelah, kita dua-dua ada pendapat masing-masing lah kan. Ni parents ni anak. Yang ini pernah jadi anak, sedang jadi parents. Hari ni kita nak berat tentang tajuk ni. Alia pun sendiri tak tahu nak sokong team parents atau nak sokong team anak. Tak tahu siapa salah, siapa betul. Tapi sebelum tu, kalau korang ada apa-apa soalan untuk tajuk hari ni, korang komen dekat bawah. Nanti Alia bacakan untuk Kak Fin jawab. InsyaAllah. Okey. By the way, Kak Fin sahur apa pagi tadi? Tiba-tiba dia punya ketakutan ni pasal internet dia kejap ada problem ni, terus lupa. Betul lah, pagi tadi Alhamdulillah memang sahur kopi Juna lah. Wah, sedapnya. Bestnya kalau boleh minum sekarang. Makro ni, berang-rangan ni. Okey, kalau korang nak tahu cara baca yang betul, korang tengok iklan ni, okey? Assalamualaikum guys, kopi dengan Kak Fin ke tu? Okey, saya selalu dapat aduan, alamak kopi saya tak pekat lah. Kenapa kopi saya kurang manis? Okey, untuk pengetahuan semua, sebenarnya satu sachet kopi Juna bersamaan dengan 180 ml air bersamaan dengan kopi cup. Tapi gelas yang kita biasa gunakan harian adalah 300 ml air. Jadi hari ini, jom saya ajar bancuan cara Fin Jamal. Okey, mula-mula ambil 2 sachet kopi Juna, masukkan dalam satu gelas. Kemudian kita ambilkan 150 ml air panas dan 150 ml air biasa. Kemudian mudah saja kita goda. Dah larut. Senang larut, mudah dan sedap. Dihidang untuk semua. Selamat mencuba. Lepas ni jangan salah lagi tau. Kopi dengan Kak Fin, mak bapak tak faham kita nak rebel, bersiaran secara langsung di Fintri Sdn Bhd, HQ Susu Juna dengan Fin Jamal RTW. So korang boleh datang sinilah kalau nak beli walk-in. By the Kalau way, nak test boleh tak? Boleh. Korang boleh cakap dengan staff kita kalau korang nak rasa Susu Juna. Kalau korang belum pernah rasa, boleh bayar. Free saja. Free bos. boleh try baju RTW juga dekat sini. Oh, by the way, kalau internet tak okey dekat Instagram, kita orang ada dekat Facebook tau. Fin Jamal RTW. Korang boleh join live dekat sana, okey? Okey, soalan yang pertama. Kita start teruslah. Ya. Siapa yang tak faham siapa, Kak Fin? Ya ke parents tak faham anak? Ataupun ya ke anak tak faham parents? Macam mana tu? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak sekalian. Wah, anak-anak sebab tajuk parents dengan anak-anak ni. So kita macam konon-konon mewakili suara mak bapak lah kita. Takut nak tanya, saya tanya mak. Okey, soalan siapa tak faham siapa? Apa mak bapak tak faham anak ke anak tak faham mak bapak? Soalan ni kita kena jawab dengan soalan. Iaitu kita nak apa sebenarnya? Kalau kita nak mak bapak faham kita ke, anak-anak faham mak bapak ke, sebenarnya dalam dunia ni, dalam hidup ni, siapa je faham siapa? Logik tak? Macam akak dah kahwin, dulu macam sebelum kahwin kan kita cakap, nanti aku dah kahwin, nanti aku nak macam relationship dengan suami, saling faham memahami. Nanti dah ada anak, nanti nak saling faham memahami. Lepas tu bila dah makin tua ni, makin sedap. Semua tu ideally or best. Tapi nak dapat benda tu memang susah. Sebenarnya yang faham diri kita cuma kita je. Quite impossible. Quite impossible actually. So untuk jawab parents yang tak faham anak ke, anak tak faham parents ke, kita kena tanya diri kita. Macam
kita takut there's this one saying macam jangan tanya apa dunia buat kat kita, tanya apa kita buat pada dunia ni. So macam sebelum kita expect dunia treat kita in one way, we have to ask ourselves, have we served enough? Tapi of course macam semua benda yang kita discuss hari ni blanket statement je lah. Macam bukan blanket statement, maksudnya macam kita cakap secara general lah. Kalau ada kena dengan kita, ambil. Kalau rasa tak kena, janganlah. Sebab bila cakap bab parents dengan anak ni, rasa macam susah nak dapat tackle semua. Sebab ada groove family yang tak macam groove family kita kan. Semua lain-lain. Betul. Macam sebagai contoh, family yang datang daripada divorce husband and wives akan ada satu groove lain. Family yang memang daripada kecil traditionally memang mak bapak ada support system yang kuat lain and all. So ini kita cakap secara general lah. Kalau nak kena pilih, mak bapak kena faham anak ke, anak kena faham mak bapak, kita patah balik kepada syarak, iaitu secara syaraknya ada tuntutan anak untuk taat pada mak bapak. Tak ada tuntutan untuk mak bapak taat pada anak-anak. Memang dengar tu macam tapi tak ada. Betul. Betul? Faham. Cumanya dalam hidup kita ni kan, kita tak boleh nak kontrol orang, tapi kita boleh kontrol cara kita respon kepada situasi-situasi yang jadi pada kita. Macam kalau kata, tapi kita kena ingat juga ketaatan tu tertakluk kepada benda tu selari dengan syarak. Sebagai contoh, kalau macam katalah mak bapak dengan kita macam berdebat di bahagian macam nak couple. Contohlah gitu. Okey. So kita cakap dengan mak bapak kita nak couple. Mak bapak kita kata tak boleh. So kita akan ada satu soalan ni. Mak bapak tak faham kita ke kita nak rebel je terus couple je. So that soalan kita kena tanya balik, secara syaraknya boleh ke tak boleh couple. So kalau secara syarak dah ada jawapan jelas tak boleh, haram. So kita tak boleh nak defy mak bapak punya veto tu. Kalau katalah contoh macam benda tu apa contohnya macam okey, anak ni contoh mak dengan bapak bercerai. Lepas tu mak cakap dengan anak, jangan jumpa bapak engkau. Aku tak suka kau jumpa bapak engkau. Lepas tu anak kat sini macam mana So bila mak cakap jangan jumpa bapak engkau, lepas tu kita alah macam mana ni? Kita nak jumpa bapak kita, rebel je lah jumpa bapak kita. So kita tanya diri kita tanya dalam agama ni macam mana? Boleh ke tak untuk aku ikut apa mak aku cakap tu? Kalau katalah macam tadi mak tu halang anak jumpa bapak, sedangkan itu adalah satu rights of the father. So maksudnya mak punya tuntutan tak boleh. So kita cakap dengan mak kita, saya bukan tak nak faham mak, tapi dalam Islam kalau saya tak jumpa bapak saya langgar hak bapak saya berdosa. So kita kena cari jalan yang terbaik yang selari dengan agama. Yang selari dengan agama. Macam abah akak selalu cakap, dalam apa-apa benda tarik dia seperti tarik rambut dalam tepung. Rambut tak putus, tepung tak berserak. Tu akak dengan abah akak, abah akak tak cakap banyak. Dia cakap sikit, one liner je. Lepas tu kau kena termenung. Macam fikir apa dia cakap sebenarnya. Lepas tu macam ada masa kita rasa tak boleh faham. Tapi after a while, as you grow older, you faham lah. Macam it makes sense. It makes sense. Betul, faham. Wallahualam bisawab. Boleh tak jawab macam tu? Betul menjawab soalan tu. Alia pun mula macam nak gaduh juga ni. Tapi macam, alamak betul lah pula. Tak boleh nak lawan lah pula. Boleh lawan. Hari ni Alia mewakili suara anak-anak muda. Betul. Akak mewakili suara orang-orang yang pernah muda gitu. Bukannya belum tua lagi, pernah muda. Dengan statement akak tu yang memang betul. Kalau tak selari, itu tak adalah kira kita rebel kan. Yes. Kalau tak selari itu memanglah rebel. Maksudnya bila kita rebel ni bila benda tu memang kita tahu tak betul. Ya, kita tahu tak betul tapi nak juga buat. Biasalah muda. Tapi itu bukan alasan. Yes. Okay, kita proceed untuk question kedua. Terms parents knows best tu kita selalu dengar kan. Yelah, kalau kita gaduh dengan mak ayah mak ayah akan macam aku dah lebih makan garam lah, aku dah hidup lagi lama, aku tahu apa yang betul apa yang salah. Apa pendapat Kafin tentang terms tu? Selalu sangat digunakan bila nak lawan dengan anak. Masa akak belum muda kan, akak punya rebel tu level dah borderline kurang hajar tu. Betul. Ya Allah, kalau ingat balik perangai dulu kan, bila orang cakap orang tua lagi makan lagi banyak garam daripada orang muda. Lepas tu aku menjawab, padahal kerja awak darah tinggi. Bayangkan level macam, tapi tak cakap dengan mak bapak, cakap kat pintu lah. Dah lepas pintu, cakap slow je lah. Allahu Akbar kalau ingat balik perangai dulu. Yelah, kita semua dah pernah jadi kan. Awak masih di fasa tu, tak payahlah nak koyak. Masih di fasa tu. Tapi itulah macam
bila kita dia benda tu macam dia jawapan macam mana? Respond kepada terms parents know best atau mothers know best atau fathers know best. Dia akan berbeza mengikut usia kita yang mendengarnya. Betul? Tafsiran dia berbeza. Kalau lah kita tengah dengar tu ketika kita memang rebel dengan mak bapak kita, kita memang menyampah lah. Habis macam bukan, habis kau ingat kau sempurna sangat. Gitu, na'udzubillah min zalik. Ataupun macam, mak nak cakap gitu, mak muda-muda pun macam tu. You know, those kind of things. So, bagi akak lah, macam ikutkan, bukan parents je. Everybody knows something better than us. Ada benda yang dia tahu lebih daripada kita. Semua orang lah. Semua orang ada. Tak macam sebagai contoh, Alia lagi muda daripada akak, tapi ada benda yang Alia knows best. Betul? Ada benda akak knows best. So cumanya kita sakit hati sebab yang selalu bebel kita mak bapak kita, sebab dia ada paling dekat dengan kita. Faham tak? Macam dulu kan, kenapa akak asyik berlaga dengan abah akak? Sebab abah akak suka macam dia dictate. Dia tak bagi, dia macam anak-anakku, marilah kita berbincang untuk mendapatkan keputusan yang dipersetujui ramai. Tak. Abah dah cakap, macam kalau akak kata, bah nak pergi rombongan, tak payah. Tak ada discussion terus kata putus. Tak ada. Kata putus. Jawapan terus. Yes. Kawan-kawan ajak, jom kita pergi mall. Baru cakap, bah boleh, tak payah. Dia tak ada discussion. Traditionalist. Zaman-zaman ni kalau ni viral bapak aku. Itulah. You know, dan bila kita nak cakap kenapa adalah dalam 100 kali ada sekali lah kita akan ada that debate dengan abah. Kenapa macam tu? Macam Angah bukannya ni kenapa abah ayat orang muda macam abah kenapa tak percaya ke Angah gitu, padahal kita tahu kenapa mereka tak patut percaya pada kita. Kita tahu mana kita nak pergi. Yeah, you know. So, bila mak bapak kita cakap, abah tahu apa nak buat ni. So, macam dia orang suka implement, dia suka bagi ayat yang macam buat kita rasa macam, aku ni bodoh sangat ke? Macam kadang-kadang mak bapak kita suka bagi nasihat, kawan mana yang baik, kawan mana yang tak baik. Contoh paling selalulah, mak bapak kita, dia dah boleh kenal kawan yang tak baik untuk kita. Dan sebenarnya kita tahu kawan tu yang tak baik untuk kita, betul? Kamu gucuk hidung nak nangis ke? Betul ni, betul. Kita tahu kadang-kadang ada orang tu baik atau tidak untuk kita, betul. Tapi kita tak nak akuinya. And then our parents are brave enough to tell us to our face, itu tak betul kawan tu. Mak tak suka kawan dengan dia, abah tak suka kawan dengan dia. And then you lash out because you are so in denial yang kau tak tahu, takkan kau nak bergaduh dengan diri kau depan cermin. So kau gaduh dengan mak kau sebab itu yang ada depan muka kita, you know. So last yang berlaga adalah kita dengan mak bapak kita. Sedangkan mak bapak kita yang insya-Allah ni, like I said, ni mak bapak yang secara general kita cakap the parents yang betul-betul nak jaga kita lah. You know, most of the time debate yang kita ada, gaduh yang kita ada dengan mak bapak kita adalah debate yang kita nak ada dalam diri kita pun. Cumanya sebab kita terlalu muda dan kita terlalu peer pressured untuk dapat apa yang orang our age dapat. So kita pilih kawan kita instead of mak bapak kita. So bila mak bapak kita cakap, I know what's best for you, lepas tu kita cakap macam apa benda yang kita selalu rebel dengan mak bapak kita. Mak bapak kita akan fokus bab belajar kena serius and everything, kerja kena betul, jangan main-main, kawan jangan salah pilih and everything. Kita tahu jawapan dia sebenarnya. Apa yang mak bapak kita cakap tu betul. Cumanya kita tak nak jawapan tu sekarang tu. Sometimes kita kadang-kadang as anak lah, Alia rasa kadang-kadang Alia just tak suka rasa dikongkong tu. Define kongkong. Ini selalu nak tahu. Orang contoh. Macam Alia nak keluar kan? Oh tak boleh. Katalah nak keluar, nak balik pukul ni. No, balik sebelum maghrib. Things yang macam kita tahu nak balik sebelum maghrib, tapi bila dia cakap, dia jadi macam tak nak buat. Faham? Sebab macam kita nak rasa macam kenapa macam dia bukan marah pasal arahan tu, dia pasal marah pasal cara tu. Sebab kita fikir, oh kau tak percaya ke aku ke? Gini ke? Gini ke? Balik sebelum maghrib. Betul. Betul. So satu pasal akak ni mak bapak sekarang sekarang akak memang parents. So satu benda yang akak rasa macam ada banyak benda yang akak macam boleh sabar, tapi satu benda yang akak rasa macam akak gagal adalah akak tak boleh kontrol semua benda. Akak tak boleh kontrol dunia yang mana menakutkan akak. Sebab however well I raise my daughter and my son, I cannot control the world. Faham tak? Jadi macam sebagai contoh, Sakti dia nak main dekat taman dekat depan rumah.
apa dia kata, dia boleh pergi je sendiri, tak perlu apa semua. Macam dia tahu, dia rasa dalam capability dia rasa dia mampu. Dan akak pun tahu sebenarnya dia bukanlah budak kecil yang tak tahu apa benda. Dia tahu nak, kalau kereta tengok kiri, tengok kanan, baru cross. Dia tahu kalau nak main tempat tajam jangan usik. Dia tahu, kita tahu, anak kita tahu. But being a parent Kita risau kita ni tak terlafaz kat anak. Kalau kita cakap dengan anak kita yang macam, mami bukan tak nak kasih, tapi mami risau kereta datang semua, dia akan cakap, adik tahulah macam, I know, macam tengok kiri kanan, cakap tak, dia bukan isunya tu, isunya benda tak jadi benda tak jadi lagi. Dan anak-anak selalu marah mak bapak yang berpesan sebab anak-anak rasa benda tu tak akan jadi. Tapi untuk mak bapak, kalau benda dah jadi, tak boleh nak cakap apa lagi dah. So, macam mana nak yakinkan orang tentang sesuatu yang inevitably would happen, ada risiko, dia 50-50% untuk jadi ke tak jadi, ada. Macam mana nak bagi tahu anak yang benda tu akan jadi selagi dia tak jadi? Dan anak-anak pula, selagi benda tak jadi, dia rasa tak ada apa-apa dan dia boleh kontrol keadaan. Betul, faham. Make sense tak? Make sense. Faham. Rasa macam menyesal pula tanya tadi. Rasa macam salah. Tak salah. It took a while for me to actually macam nampak benda ni daripada mak bapak kita. Sorry. Betul. Faham. Alia faham. I made a lot of wrong decisions thinking that abah dan mak kita ni buat keputusan ke buat macam parenting kejam dia sebab saja dia tak nak faham kita. Bersangka buruk dengan intention mak bapak, memikirkan yang macam saja je nak sabotage hidup aku. Honestly, it's out of love. Yes, it's out of love. The only, macam, if I may say lah, the only kekurangan yang mak bapak akak ada, akak tak tahu mak bapak korang lah, adalah diorang tak pandai explain. And now that, dan akak cakap dengan dia, kak, aku ada anak nanti, aku akan jadi mak bapak yang explain and I'm really good at explaining. Sakti baru 4 nak masuk 5 and there are some things yang akak tak boleh nak masukkan dalam kepala dia sebab akak explain pun dia tak faham. Bukan tak faham apa, maksudnya macam sebagai there are some things yang macam sebagai contoh, macam akak macam tak berapa galakkan dia untuk do this all excessive hiburan and everything, and then dia macam tanya soalan yang sebenarnya honestly benda tu macam kita nampak dia punya point sebab kita pun fikir macam tu juga, tapi macam you know, so last akak cakap there are some things yang macam sebenarnya satu hari nanti dia faham sendiri. Lepas tu akak terus macam itu kot yang abah aku fikir, sebab maksudnya macam bukannya abah aku tak nak explain, tapi anak kalau dah decide nak telan apa dia nak telan, kau explain lah macam mana sekalipun, dia tetap nak menang. You know, so this battle between parents and children, dia tak akan ada kesudahan. Bila mana semua nak menang. Dan sebenarnya kan, kalau akak boleh cakap lah, yang banyak mengalah adalah parents. Sebab kalau nak ikut dia, kalau betul lah dia nak buat totalitarian punya parenting, macam-macam boleh buat. Kunci. Banyak boleh. Internet langsung tak bagi. So many things parents boleh buat untuk betul-betul pastikan zero risk dalam membesarkan anak-anak. But we let it go juga sebab kita tahu kejam juga kalau aku macam strict sangat. Kak Fin rasa Kak Fin punya parenting strict. Kadang-kadang rasa macam serba salah sebab suami akak lagi lembut dalam mendidik anak. But my fear of the world is just too high because akak kan handle so many NGO things and all. Akak nampak situasi sebenar dunia dan akak jadi takut untuk let go anak-anak, you know. Itulah orang kata macam mak bapak yang ada masa silam, dia akan jadi mak bapak yang sangat strict sebab dia tak nak anak dia repeat mistakes dia. Tapi itulah nak protect anak dia lah. Yeah, sebenarnya it's more of macam excessive protection. And I know kids out there, anak-anak ada macam cakap, tolonglah, fahamlah kita. Macam kalau tak izinkan kita buat silap, macam mana kita nak belajar? You know, benda Allah tu senang cakap sekarang sebelum kesilapan terjadi. Apabila kesilapan dah berlaku, to undo it, oh my God, it's not easy. Kita akan regret lah. That's what parents tak nak jadi, tak nak kita rasa regret tu, faham? Exactly. Yeah. Air mata banyak lah. Berhenti kejap. Okey lah, kita bagi laluan dekat iklan ITW dulu. Lap nangis dulu.
Paling malas di pagi raya mengemas. Tapi kena buat je, mak kata. Ritual kita. Orang nak bersiap, lap pinggan lah, susu mangkuk lah. Rosaklah baju raya. Macam mana nak bergaya? Paling tak minat nak bermaaf-maafan. Tapi kena buat je, mak kata. Rutin kita. Hari ni minta maaf, esok gaduh semula. Buat apa? Marah, maaf. Senangnya. Tapi mak cakap, ada benda walaupun ritual dan rutin, kita buat je, tetap dapat pahala. Dan apakah lagi ritual yang lebih indah dari meminta maaf dan memberi maaf sama. Sebab itu mak namakan aku Afina. Supaya aku selalu lapang dengan kemaafan sesama manusia. Sebab aku adalah apa yang mengindahkan hari raya. Selamat Hari Raya semua. Banyak juga baju cantik-cantik. Palazzo. Dah lama tak beli seluar. Nanti dulu lah. Apa ni? Palazzo. Nak beli terus. Jangan tangguh-tangguh. Kembali kita dalam rancangan Kopi dengan Kak Fin. Tajuk Mak Bapak Tak Faham or Kita Nak Rebel. Okey. Soalan yang ketiga. Statement anak tak kenang jasa. Ni yang parents selalu claim. Yang diorang dah provide untuk anak daripada kecil sampai besar. Lepas tu bila diorang cakap, tak dengar. Ni anak tak kenang jasa dah ni. Apa pendapat Kak Fin? Parents yang selalu guna terms tu. Okey, nombor satu kepada parents dulu. Sebab akak addresskan isu ni macam sebab korang akak nampak macam anak-anak sampai akak juga nak berpesan kepada parents di luar sana. Kalau boleh jaga pemilihan perkataan kita sebab anak-anak kita ni dia absorb. Anak-anak tak dengar. Tak ada anak tak dengar cakap. Percayalah. Tapi anak absorb. So, apa yang nak absorb? Akhlak kita, cara kita bercakap, perkataan-perkataan kita pilih ketika kita lafazkannya. Macam mana marah pun kalau boleh cuba kawal dan jangan langsung kita luahkan benda yang kita akan sesalkan. Walaupun kita akan justify, tak Kak Fin, dia tengah marah, nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Praktis lagi. Lawan, jangan sampai terkeluar benda tu. Ada banyak sangat contoh macam orang-orang yang hebat-hebat. Contohnya Imam Mekah, maknya masa kecil-kecil nakal budak-budak, kalau cakap semoga dah besar nanti jadi Imam Mekah. Jadi doa bebel yang baik-baik, so jadi macam indah juga end up-nya. Okay, so kepada parents di luar sana, never ever say anak tak kenang jasa. Sebab benda tu macam ni,
anak-anak macam tadi kita cakap mak bapak ada rights. Anak-anak pun ada rights tau. Kita jangan abaikan mendakwah ni. Anak-anak ada rights atas dasar anak-anak perlu diberi makan yang betul, perlu dibagi tempat tinggal, ada rights anak-anak. So benda tu, rights anak-anak tu siapa yang kena fulfill? Mak bapak. So you can never say tak kenang jasa. Sebab itu bukan satu benda yang kita buat voluntary macam saja-saja, bukan. Itu satu tuntutan kepada mak bapak untuk buat benda tu. Sebagai contoh, awak nak baju. So macam anak nak baju, so mak belikan baju. Kalau tidak dah telanjang bulat lah, susah. Jadi macam tak boleh cakap kau jangan lupa mak yang belikan kau baju. Benda tu tuntutan anak. Itu rights of anak, so kita memang kena fulfill. Tak sepatutnya ungkit lah. So untuk ungkit yang macam benda tu, kau jangan lupa dulu kau sekolah aku yang bayar. Itu memang tuntutan. Itu tak ada kena mengena awak. Macam awak nak atau tak nak, itu awak kena bagi kepada anak-anak awak. So kat situ clear. Now, anak-anak pula, okey, dia macam ni tau. Bila akak cakap pada mak bapak, akak strict pada mak bapak je. Bila akak cakap pada anak-anak, akak strict pada anak-anak. So jangan macam bila akak tengah strict pada mak bapak, anak-anak cakap, tengok tu. Balance. Tak, sama, okey. So pada mak bapak, kita dah strict tadi, ni kepada anak-anak juga. Now, parents ada shortcomings dia. Mana-mana sekalipun kita cuba untuk justifikan, dia macam ni. Satu masa dulu, akak adalah macam macam kalau bab orang kita laju nak kritik, kalau bab diri kita justify. Betul tak kan? Betul. Tapi akak cuba ubah diri akak. Alhamdulillah, akak harap menjadi macam kritik diri sendiri tak apa, justify untuk orang. Betul. Sebagai Bersangka baik dengan orang. So macam sebagai contoh, mak kita ungkit benda lah tu. So cara kita nak bersangka baik dengan mak bapak kita adalah mungkin dia dah terlalu sabar, mungkin dah penat sangat dengan kita, mungkin dia dah kadang-kadang kan orang marah kita, dia bukan marah kita tau. Ada orang dia macam dia tahan, dia bottle things up terlalu lama, kemudian siapa yang ada depan dia wrong timing, wrong place, dia yang kena. So tak ada kena-mengena, tiba-tiba bong gitu. Sati kadang-kadang akak tak lafaz lah. Anak tak punya sasa. Na'udzubillah min zalik, tak pernah. Tapi akak selalu kalau macam contohnya dia main membazir, dia makan macam order macam-macam, lepas tu tak nak makan. Lepas tu akak cakap, adik jangan lupa orang kat luar tu nak makan macam ni tak dapat tau. Ataupun macam adik ingat kawan-kawan adik senang ke nak dapat toys macam ni, adik kena ingat gini-gini. So macam kita bagi peringatan gitu. Tapi of course kita tak tahu macam mana penerimaan anak-anak kita. Mungkin dia dalam hati dia rasa macam tak ikhlas ke belikan toys. Macam alahai. So cubalah justifikan untuk mak bapak kita. Mak bapak kita ni bukan orang sempurna sekalipun. Cumanya daripada belah anak dah cakap itu, pada belah mak bapak tolong jangan cakap benda-benda macam tu. Benda yang memang tanggungjawab kita. Tak kisahlah kau ikhlas ke tak ikhlas. Jangan cakap saya kalau ikut saya Kak Fin, saya tak nak bagi dia pergi sekolah. Itu bukan atas keputusan kau. Itu keputusan secara macam apa tuntutan ke atas engkau wahai ibu bapa, ke atas anak-anak. Apa rights dia orang. So benda lah tu kita jangan bawa main. Alright. So hope menjawab lah. Kira tak relevan lah anak tak kenang jasa tu honestly. Betul lah. Tapi anak pula janganlah dah duduk mengangkang tu. Aku suka hati aku, tak nak kenyang jasa siapa-siapa. Macam tu. Right? Dia kan in any relationship. Tak kisahlah mak bapak dengan anak, ataupun suami dengan isteri, ataupun kawan-kawan makmal ke. Macam dia kena dua-dua nak make it work. Nobody, tak ada relationship yang boleh function dengan elok kalau hanya satu pihak saja yang make the effort. Jadi both sides kena make the effort lah. Both parents dengan anak-anak. Yes. Anak-anak pun kena try faham parents juga. Cumanya like I said earlier tadilah, macam mak bapak ni dia memang dah, kita tak boleh nak tolak yang dia dah makan garam tu. Dia dah banyak jumpa orang. Okey, macam ni akak tanya Alia Okey, kalau kali pertama akak buat macam ni, akak lempang Alia. Okey, lepas Alia mesti terkejut. Kali pertama, benda ni. Kali kedua, maksudnya kekerapan untuk kelempang lagi. Akak baru gini, Alia dah mengelak. Betul? Macam mana Alia boleh mengelak? Sebab Alia dah tahu kebarangkalian benda tu jadi macam mana. Akak tak akan belah sini, Alia mengelak ke belah sana. Sebab Alia dah tahu akak hit dari belah sini. Betul? So parents, dia dah dah hadap banyak benda berkali-kali dan dia tahu kalau kau buat macam ni, kau confirm akan end up macam ni. Kau faham tak? Jangan nangis. Nanti aku nangis. Aku dah lap air mata ni. Parents dah go through so many things. So in their flawed ways,
they are trying really hard to make us not go through that path. Betul. Yang dia dah hadap tu. Sebab dia dah hadap. Dia dah hadap tu. So insya-Allah lah rasanya macam mak bapak pun kita kalau dah macam hadap macam-macam pun janganlah pula kita sangka hanya kerana kita dah pernah pilih jalan yang salah tu, jangan pilih salah hitam. Okey, hanya sebab kita dah pilih jalan hitam tu, anak kita confirm akan pilih jalan hitam Jalan tu. yang sama. Tak. Kita kena sebagaimana anak bersangka baik kepada mak bapak, mak bapak pun kena sangka baik dengan anak jugalah. Tapi itulah anak-anak maafkanlah mak bapak ni sebab trauma ni, fear ni adalah benda yang bukan boleh dibawa main. Macam kita boleh nak pujuk dia, tak adalah, mana ada, tapi orang ni lah Orang kalau yang dah hadap. orang yang dah pernah hadap, macam katalah dia pernah dikecewakan. Contoh. Lepas tu orang tak buat apa-apa, dia cakap biasanya kalau macam orang asyik belanja ni mesti aku nak kena tikam belakang ni. Dia macam tu. Sebab dah ada trauma tu. Right? So wallahu a'lam bisawab. Korang jangan lupa untuk tanya je apa-apa soalan. Kalau ada apa-apa nanti kita boleh addresskan di sini. Alright? Betul. Okay, soalan yang keempat. Ini jalan cerita saya. Ni point of view anak lah. Okay, Ni alright. jalan cerita saya. At the end of the day, no matter how hard parents, yelah kita try untuk besarkan anak kita dengan baik, apa semua, provide the very best pun, dia still comes down to anak tu. Itu adalah hidup dia. Dia yang akan jalankan hidup dia. Dia yang tulis sendiri cerita dia. Macam mana tu? Macam mana? Maksudnya? Macam mana nak bagi parents faham? Yang ni life Alia. Okey, macam mana? Okey, bukan macam mana. Soalan tag question tag dia adalah kenapa? Kenapa anak fikir mak bapak tak faham yang pilihan anak adalah untuk anak punya masa depan? Kenapa fikir kita tak tahu? Kita tahu. Dan macam kita jawab balik sebab like I said trauma tadi. Kalau lalu jalan A, dia punya risiko dia B atau C. Kalau sini dapat ni. Kita nampak jalan tu. Kita nampak jalan yang bakal anak kita pilih. So kita bagi tahulah. Tapi anak rasa macam digonggong. Ni life aku. Seketika aku lah nak pilih jalan mana. Contoh. Akak nak bagi contoh satu benda lah. Akak selalu bagi contoh ni. Banyak kali. Kita punya knowledge limited. Takat mana kita tahu pengalaman kita. Takat tu je. Okay, sebagai contoh. Kalau kita pergi dekat budak kecil. Lepas tu kita cakap dengan dia, kalau puasa tak boleh makan tau daripada pagi sampai malam. Budak yang tak pernah puasa, ketakutan. Tak nak, macam mana dia lapar? Sebab dia tak pernah experience, dia tak ada. So, kalau kita cakap dengan orang yang dah biasa puasa, puasa ni gini-gini, kita rasa cakap biasa je. Sebab kita dah tahu, tidaklah akan mati. Untuk orang yang tak tahu, macam kita ajak kawan kita bukan Islam lah untuk berpuasa. Kita bagi tahu dia bestnya puasa ni macam mana, perut rasa kosong. Dia macam, what? Tak boleh. Sebab sakit dia tak boleh, dia tak boleh hadam. Sebab dia tak ada that experience, tak ada apa. So, knowledge is key. So, knowledge ni macam mak bapak ni tahu situation and everything. So, bila dia nampak anak dia nak buat pilihan-pilihan yang dia tahu eventually ada kemungkinan untuk jadi teruk, susah untuk dia berdiam. Dan apatah lagi kalau pilihan-pilihan tu akan bawa anak dia masuk ke neraka. Oh ya Allah. Allahu Akbar. Benda tu ngeri. Pagi tadi akak masa pagi tadi antara doa akak untuk anak akak adalah akak cakap, ya Allah tolonglah jaga malu Sakti, jaga kemaluan Sakti, sebab benda tu adalah satu benda yang akak risau kan. Sebab zaman ni semua orang duk bersepah buat tak kisah and everything. So kita risau kalau anak kita jaga anak kita baik-baik pun belum tentu dunia akan jaga dia and everything. So akak sekarang macam dulu akak selalu fikir macam masa ambil Juna, waktu tu akak belum lagi betul-betul properly hijrah kan. So macam cita-cita untuk anak akak very keduniaan. Akak panggil Juna dulu Kapten Bakti kot. Kapten Bakti, Kapten Juna. Sebab akak dengan suami memang nak simpan duit untuk hantar dia pergi sekolah pilot. Macam nak dia jadi pilot. Macam nak, kalau cakap anak aku je apa? Anak aku pilot. Belaga semua. Plan kita lah tu. Plan. Lepas tu ambil kau. Allah jadikan, Allah takdirkan dia autism severe and everything. Sebab dulu cita-cita mak bapak ni keduniaan, so tak peduli pun apa pun jadi and all. Tapi sekarang ni Sakti, akak
akak tak kisah pun. Kau nak belajar tinggi ke tak belajar tinggi ke, akak even daripada sekarang akak dah borak dengan suami akak cakap, yang kalau katalah anak kita tak pandai, awak marah tak? Suami akak cakap tak kisah. Kalau dia minat masak, tanya dia nak masuk kelas masak ke. Kalau dia minat dia, apa yang kau minat kau buat. Macam zaman ni yang penting adalah happiness anak-anak. Tapi yelah, macam kalau happiness anak-anak tu akan efek dia punya akhirat, akak takkan bagi juga. Walaupun dia benci akak lebih rela anak akak benci akak daripada dia diseksa api neraka. Anak kalau kena gigit dengan lipan pun kau boleh meraung, rasa salah kau sebab bagi dia main dekat rumput. Apatah lagi kalau kau tahu anak kau masuk neraka sebab kau abaikan pendidikan anak kau. Nauzubillah min zalik. Okey? Wow. Wow. Jawapan itu sangat wow. Tak best lah duduk tim anak ni. Tak nak tim anak. Jangan tak. You make mistakes, and then insya-Allah you will realize sebenarnya macam pernah tak dengar mak bapak cakap, nanti kau ada anak baru kau tahu. Sumpahan ni telah terkena kat saya ya. Sekarang sudah ada anak baru saya tahu. Jadi kita kenalah bersangka baik dengan parents kita. Kalau Jadi tak kita nak kena kenalah ada sumpahan anak tu. Dia kita kena Tak nak ada kena anak. sumpahan kan? Okey, soalan Subhanallah. seterusnya. Macam mana kita nak jadi bestie dengan anak kita? Yelah, kita different generation kan. Macam mana nak cari titik tengah antara kita dengan anak tu untuk sama-sama jayakanlah best friend tu. Sebab kadang-kadang parents rasa macam dia ada authority lebih. Dia macam, you have to listen to me. So macam mana nak cari titik tengah dengan anak tu? Benda ni akak kena terima kasih kat suami akak. Akak tak pernah fikir nak buat. Suami akak, dia ajar anak akak terms ni. You're my best friend. Oh, sakti. Yes. Jadi, tapi tu sakit hati juga. Semua orang dia, you're my best best friend. friend. Kak Alia, semua ada best friend dia. And my point adalah macam, how do you treat your children? Macam bahagia nak jadikan bestie ni, ini bukan hal anak. Ini adalah mak bapak. Sebab anak-anak daripada kecil, kita tak boleh anak tu dah tingkatan 5 baru macam, jom kita best friend. Budak tu rasa awkward dah benda tu. Kalau daripada kecil kita dah memang kawan baik anak kita, dah besar senang. Dia akan just ongoing and everything. And akak sangat-sangat memegang, sebelum dia jumpa kawan-kawan, dia kena pastikan dia dengan mak bapak dia best friend dulu. Sebab kalau dah jumpa kawan, dia dah memang hilang lah. Mak bapak kau cool macam mana sekalipun, kawan lagi cool. Memang kita dah akan hilang dah relevan kat situ. So pastikan daripada kecil tu kita dah memang jaga, dah jadi best friend dia daripada kecil. So soalan Alia tadi best, macam mana kita tak nak anak-anak fikir mak bapak ni memang tak boleh nak borak. Macam tu kan, macam kiranya family akak, abah akak tadi totalitarian tau. Dia memang abah cakap, dia macam cerita Kabi Kushi Kabi Gam. Okay, diam. Very chun. Lepas tu dah pop. Aku dah cakap, dah settle. Tapi as I grow older, macam kita pun ada jumpa akak, macam akak selalu cakap, abah aku ni paling tak best lah sebab kawan-kawan aku semua kawan-kawan best, mak bapak macam sporting bagi couple, bagi dating, apa semua, bagi macam like bertandang kat rumah segala bagai. Lepas tu lagi kita besar, lagi kita jumpa macam-macam orang dan kita nampak macam-macam jenis group family. Ada pernah akak pergi satu family, macam one of my kawan dululah, macam dekat belah-belah bandar ni. Lepas tu macam lelaki perempuan macam jenis mak bapak dia macam tak apalah gini, macam boleh lepak rumah. Okey, kita pun rasa cool lah macam ni, macam boleh lepak rumah macam ajnabi, tak ada masalah. Lepas tu mak dia cakap, malam ni tidur je lah, tak apa tidur. Lepas tu aku dah keras tu macam, weh bapak seram macam ni. Alhamdulillah, this is not for me. Aku ingat aku sporting tapi macam aku tak sampai level macam ni. So understanding macam yang sebenarnya macam kat situ akak nampak macam sebenarnya prevention is better daripada kalau dah jadi nak cure. Alhamdulillah min zalik. Faham tak? So dengan anak akak tak tahu tentang orang lain, tak boleh kita nak cakap cara orang punya parenting, tapi cara akak dengan anak-anak akak macam diorang boleh cakap apa dia nak cakap. Macam Sakti, dia nak cakap apa boleh. Cakap je lah apa yang dia rasa dia nak elok, tapi within the akhlak yang betul, within the etiquette yang betul. Dan kalau benda tu salah, macam kalau katalah benda dia minta tu memang salah, akak cakap je benda tak boleh gini-gini, explain. Lepas tu kalau dia nak juga dan kita akan explain, masuk kali ke berapa, kita boleh tengok anak kita faham dan terima macam dengan tahan ataupun dengan macam rebel. Faham tak? Macam ada benda macam sebagai contoh, macam Sakti sekarang kan dia selalu dia di fasa suka try kita orang tahu macam boleh tak nak gini, boleh tak gini. Kalau kita macam apa permintaan tu, I'm just kidding.
Try je, kok boleh. Tapi bila anak-anak dalam fasa macam tu, janganlah kita macam terus dismiss. Perangai macam apa nak tanya bukan. Jadi bila kita hentak dia macam tu, dia akan takut nak cakap lepas ni. Anak kena faham macam ada benda melampau batas, ada benda boleh lagi. Tapi bila dia melampau batas, kali pertama jangan terus bantai. Kena explain dulu. Memang kita rumah kak memang ada rotan. Tapi tak terus hauk lah. Dia macam ada reminder and everything. Dan kerotanan tu pun dia kena ikut pada usia saat ini. Dia berotan apa, baru pack gini je meraung macam kena bedok. Drama. Tapi itulah tu. Akak dulu pernah cakap dengan soalan yang Alia ni kan, yang pasal macam nak cakap nak jadi bestie dengan mak opak ni. Akak nak share satu benda lah. Masa akak umur 21 tahun. Akak rasa ramai dah tahu dah cerita ni. Masa akak umur 21 tahun adalah umur terakhir akak kena bantai 3 hari straight. 21 tahun. Awak umur apa San? Alia sekarang 24. 24. Bayangkan 21 tahun masih kena bantai. Gitu. Alia last 18. Ya ke? Buka air. Tak apa. Kita nak cerita ni insya-Allah. So umur 21, Kak Fin kena bantai dengan abah pasal buat benda tak betul. Lepas tu memang 3 hari straight kena bantai. Lepas tu hari pertama, hari kedua tak nangis. Sebab macam macam lantak bagi je lah. Aku macam boleh, aku salah, aku hadap je lah. Power pak. Hari ketiga, abah pun masa hari pertama, hari kedua bantai pun bantai askar dia lah. Bantai hari ketiga, tengah bantai tu dia terduduk. Lepas tu dia tanya, kenapa ngah? Aduh, kalah aku. Dia kenapa ngah? Dia terus terduduk, tersandar dekat dinding. Akak ingat lagi akak jawab, Angah dah lama nak tunjuk kat abah diri Angah sebenar. Angah tak nak jadi hipokrit. Ayat drama ya. Ayat standard semua orang, template dalam filem drama semua ayat tu. Cakap, lepas tu abah akak macam, cakap tu teranglah dulu masa yang kantoi tu, yang 3 hari kena bantai tu, pasal kantoi pergi dancing dekat kelab malam. Akak tak minum arak, tak apa, akak suka dance. Zaman akak mana ada sangat kelab-kelab, apa macam yang pusat-pusat tarian ke zumba, tak ada. So kat situ lah kita pergi je. Kalau ada aku tak tahulah, entahlah. Ini alasan. So bila abah tanya kenapa tu, lepas tu cakap macam Angah bersyukur juga abah tahu hari ni, sebab macam at least Angah, I don't have to pretend, Angah tak nak jadi hipokrit and everything. Lepas tu abah akak lagilah sedih dan akak pun lagilah sedih lah. Sebab macam kita kita tahu kita jahat, tapi apabila mak opak kita sampai terduduk dengan kekecewaan, itu dia satu perasaan yang lain lah. Betul, faham. And then akak tanya abah akak soalan ni. Soalan awak tanya akak tadi yang lebih kurang maksudnya tu, akak tanya. Macam akak kata sini, Abah nak anak-anak bagi tahu abah kebenarannya. Dah boleh agak tak nak pergi mana. Cakap, abah expect anak-anak cerita dengan abah semua benda. Abah tanya kenapa. Abah nak anak-anak cerita. Tapi kalau anak-anak cerita dengan abah bukannya nak faham. Abah terus marah. Bukannya nak dengar. Ya Allah, tolonglah jangan masuk aku dalam neraka sebab aku menjawab kat abah aku masa tu. Dan abah akak, dia cakap dengan simple je. Dia cakap, akak cakap dengan abah macam, sorry guys. Akak cakap, abah nak anak-anak bagi tahu abah semua benda. Tapi kalau anak-anak cerita dengan abah bantai, abah marah. So abah nak apa sebenarnya? Abah nak anak yang macam mana? Abah nak anak yang sempurna, tapi Angah tak sempurna bah. Lepas tu abah akak cakap, dia kata, kat situlah dia bagi sumpahan tu, satu hari nanti awak ada anak, awak rasa. Lepas tu dia cakap dengan akak, dia kata, awak ingat senang ke nak jadi mak opak? Awak ingat abah tak faham ke apa yang awak nak? Dia cakap, tapi tangan abah terikat dengan apa yang Allah suruh. So nak tak nak, anak benci abah pun tak apa. Tapi abah kena buat apa yang abah kena buat. Tu. Wow. Kita kan, kita rasa kita tahu jalan hidup mana yang terbaik untuk kita. Sebab knowledge kita limited. Dengan definisi yang kita dah bubuh dalam kebahagiaan, keseronokan, kejayaan.
kita lupa yang ada orang yang ada pengalaman yang lebih daripada kita. Dia cuba nak bagi kita explanation tapi tak semua orang pandai explain. So I hope I answer the question lah. Walaupun mungkin pergi jauh sangat ni. Tapi itulah tu. InsyaAllah. Faham dia lah. Tapi anak-anak ikut umur. Kadang-kadang umur tu memang umur nak rebel kan. So kita memang tak akan nak dengar walaupun benda tu benda betul. Macam yang hari ni untuk siapa-siapa yang dah menangis ketika mendengarnya, mungkin anda berada di usia 25 ke 38. Mungkin betul tu. Kalau anda masih lagi berusia 16 tahun, mungkin anda kata, koyalah. Tak relate. Tak relate. So, tapi akak tak faham. Akak tak tahu mentally I'm distorted. Macam tu. So, Faham. ambil masa je lah. Itu je akak boleh cakap. Alright. Okay. Sekejap lagi Alia nak jawab soalan daripada Q&A. So, kita iklan dulu. Alright. Hai guys, Kopi dengan Kak Fin ke tu? Okey, hari ni kita akan buat kopi Juna dalam bentuk sejuk. Boleh ke kopi Juna dibantu dalam bentuk sejuk? Boleh. Kita buat dalam bentuk shake. Apa paling penting adalah shaker. Bila kita dah ada shaker, barulah kita ambil 2 share kopi Juna. Buka dan terus letak tau. Okey, lepas letak ni kita sebanyak 200 ml air, isi air sejuk. Lepas dah isi air sejuk, kita boleh letak ketulan-ketulan ais dah 5-6 ketul macam tu pun dah sedap. Jap. Lupa pula dah product placement. Ni kan iklan. Okey, dah. Kemudian kita akan goncang dengan sepenuh rasa, penuh jiwa. Goncang-goncang sekejap. Dah siap. Dan sedia untuk dihidang untuk semua. Okey, bila kita tuang nampak tak warna dan sedap dia tu. Selamat mencuba. Kopi dengan Kak Fin, mak bapak tak faham anak nak rebel, bersiaran secara langsung tapi kali ni tak langsung. Sebab kita ada masalah sikit, so korang boleh tengok kat YouTube. Kita orang bersiaran secara langsung dekat Fintri Senang Berhad sebenarnya. Dekat Bangi, korang boleh datang untuk tengok-tengok baju, beli susu, semua boleh. Okey, so sekarang Alia nak baca soalan daripada live Kak Fin. Okey. Soalan yang pertama. From Nora Wahida. Kalau dah tercakap terjadi perkara Kalau dah tercakap terjadi perkara cakap bukan-bukan ke anak, macam mana nak ubah balik? Faham. Macam ni. Complicated. Dia yang hashtag tak relate tu tadi. Dia macam untuk orang yang bayi-bayi aku boleh relate dah. Okay, ini untuk parents lah. Kalau benda tu dah terjadi, maksudnya yang situasi macam ungkit pada anak tu dah terjadi, apa kita boleh buat? Now, untuk semua parents di luar sana, tak pernah buruk kalau kita mengaku salah pada anak-anak. Kak Fin sampai sekarang pun, Kak Fin kalau walaupun Sakti baru usia 4-5 tahun, kalau Kak Fin sedar rupanya aku salah, aku minta maaf je. Apa yang kita ajar pada anak kita dia tak terlalu macam bila kita minta maaf, anak kita dia bukan ambil angle, tengok mak aku tak perfect, tak. Tapi anak kita akan dapat pendidikan yang mak aku pun yang dah tua pun boleh mengaku buat salah.
aku apatah lagi. Betul. Lillahi ta'ala tak tipu. Macam pernah tanya suami akak, dia memang tanya Abang Tri, memang kadang-kadang kan bila macam adik nangis ke apa kan, benda pertama akak tu fikir adik kacau abang lah tu. Kadang-kadang kita benda Allah tu dia terjadi tau, dia macam sebab macam kekerapan yang terjadi tu macam biasa memang suka sakat abang, so memang kita terus pak gitu. Lepas tu bila ada cakap tak, I didn't do it, abang was the one who hit me. Lepas tu bila kita buat, kita memang akan ada semakkan lah, macam kita takkan terus terima anak punya claim. So bila kita nak, oh betul memang abang salah, kita memang kena terus minta maaf. Don't you ever think that just because you're a parent, kau rasa kau tak perlu minta maaf pada anak. Benda Allah ni memang sangat salah. Sangat salah. Dan macam kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam he himself boleh macam ambil pendapat daripada para sahabat, boleh macam confer with their friend, with the sahabat, dan kita ni yang mak bapak yang memang banyak silap ni, kenapa kita rasa kita perlu veto everything? Betul. Minta maaf pada anak. So anak akan belajar kalau buat salah minta maaf. Tak kiralah kita lagi tua ke, tak kiralah kita pangkat kita mak bapak ke apa. Cumanya ini daripada belah mak bapak, sekarang kita tarik belah anak-anak. Anak-anak, kalau mak bapak jenis buat salah, still tak minta maaf, sabar. Paling-paling dia ada pun berapa tahun saja. Ada satu ceramah akak dengar ni, dah benda ni akak rasa macam terkedu gak lah, dah akak nak share dengan korang. Okey, untuk kita yang hidup jauh daripada mak bapak kita, yang jenis hidup macam travel ke, macam mak bapak kat kampung, kita dekat sini. Anggaplah mak bapak kita sekarang ni umur 60. Paling-paling usia dekat Malaysia ni habis 60 ke 30 tahun gitu. 30 tahun dalam setahun, kita balik mungkin 2 kali, maksimum 4 kali. Okey, 4 darab berapa tadi? So 30 tahun. 30 tahun. 4 darab 30 ada 4 30 120. Betul? Entah. 120 ada. 4 darab 30 kan? 120. Betul. Kita ada 1200 ke? 120 kan? Aku dah tak ingat lah matematik aku bodoh. Okey, apa-apa je lah. Tapi kiraannya adalah kita tinggal berapa kali je nak jumpa mak bapak kita. Ini akak bagi contoh 60 ke 90. Akak orang yang realistik. Akak anggaplah macam mungkin mak abah kita ada dalam 10 tahun je lagi. Betul, dalam 10 tahun, dalam setahun kita jumpa mungkin 2 kali, 3 kali. Kalau yang betul-betul yang balik, bukannya macam datang-datang hi bye-bye. So dalam masa 2 kali setahun, kita ada 10 kali, ada 20 kali. Now, bermula daripada sekarang, setiap kali kau jumpa mak kau, boleh tak kau buat kiraan tu? Aku ada 19 kali lagi nak jumpa mak aku. Aku ada 18 kali lagi. Aku ada 17. So, bila kau nampak, kita tak ada masa dan kita ada value berapa kali saja, dan insya-Allah kita akan lebih lapang dan mengalah. Sebab mak bapak kita tak ada lama pun. Paling-paling kita nak marah pun macam, orang tua ni, asyik dia je nak betul. Nak buat macam mana? Tak apalah, hadaplah 19 kali lagi, 18 kali lagi. Dah tak ada nanti itu yang kita rindu. Betul. Kau benci macam mana pun mak bapak kau, bila dia dah tak ada secebis kerinduan tu ada pada dia. Betul. Faham tak? You know, macam whoever your parents are, apa pun kesilapan dia orang, just telanlah. Kemam je, jangan diluahkan. Wallahu a'lam bissawab. Betul, kita boleh kontrol diri kita. Kita boleh respond macam kita tak boleh kontrol dunia, kita boleh kontrol bagaimana kita hadap dunia. Always hold on to that. True Betul. that. Okay. Betul. Soalan seterusnya from Ana Seha. Salam Kak Fin. Macam mana kita nak fahamkan parents pula pasal apa yang betul, apa yang salah? Ni anak pula. Agak susah dia kata. Okey. Sejujurnya adalah susah untuk kita educate our parents tentang apa-apa. Walaupun kita betul. Walaupun kita betul. Sebagai contoh, mak bapak kita 70 tahun tak semayang. Lepas tu kita nak cakap, mak semayang lah, perangai macam apa, jadi iblis ke? Dosa. Nauzubillah. Sedangkan kalau kita nak kata, pun mak kita tersinggung, tak boleh. Kalau pun kita cakap benda betul, mak semayang lah, mak tersinggung. Sejak kau jenis semayang, kau nak tegur mak, tak apalah. Kau rasa mak ni adalah neraka. Dia boleh tersinggung pun kita boleh salah. So, pendapat akak, kalau berkaitan dengan mak bapak, kalau nak tegur, kalau betul-betul yakin teguran kita tak akan menyinggung, dan buat. Kalau rasa tak boleh ni, sebab kita tahu mak bapak kita sensitif ke benda ke, instead of kita
yang memberitahu, kita minta yang lebih fasih, yang dia lebih hormatkan. Contoh, maybe dia ada best friend, ataupun adik-beradik dia sendiri, ataupun kita layan ceramah. Kaedah akak gini je lah, kalau nak menyampaikan pada suami tak reti kan. Ceramah tu kuat kan? Kuatkan ceramah. Tapi janganlah macam kuatkan ceramah, dengar ni ceramah ni. Itu bergaduh pula. Ya, kita macam, ya jom kita layan ceramah ni gini nak tak? Lepas tu suami kita pun cakap lah, awak pilih lah yang mana-mana tajuk. Kita pun tak tahulah nak yang mana. Padahal kau dah attack lama dah ceramah yang ni. Yang inilah. Gitu. Dengan cara yang halus. Dengan cara yang halus. Sebab, you know, macam sebagai contoh macam suami kepada isteri ataupun mak bapak kepada anak-anak. Benda yang ditegur tu bukan dia tak tahu pun. Contoh mak bapak yang asyik main judi. Bukan dia tak tahu judi tu berdosa. Tapi tak tahulah. Macam kita lah. Macam bukan kita tak tahu jalan yang kita pilih tu salah. Jadi semua orang ada ego dia tu. Tapi itulah, mak bapak nak tegur anak, ada tuntutan dari Allah. Anak nak menegur mak bapak, tak ada tuntutan. Faham tak? Kita boleh doakan. Tapi macam orang kata, kalau doakan tu memang dah cukup. Kalau rasa tak cukup, ada cara lain. Cari cara yang betul berkenaan dengan mak bapak kita punya style. Kalau kita main, macam kita tengok, oh kawan-kawan aku dia bagi ceramah kat mak bapak dia. So dia pun on lah ceramah depan mak bapak dia. Bapak kita pula jenis baran. Dengar tu, oh kepeli aku lah, pang bagi sekali. So you know your parents, pilih cara yang betul dalam menyantuni mak bapak kita. Ada setengah mak bapak, dia boleh nak diborakkan. Ada setengah mak bapak, dia suka surat. Ada setengah mak bapak, dia suka ceramah-ceramah yang forward-forward. Tapi baik-baik, kalau kita salah bagi, boleh keluar grup tu. Betul cakap. Kita tak tahu macam niat kita baik. Nak share ceramah ustaz. Dah share-share, oh tahu-tahu remove. Tapi apa-apa pun kita fikir dululah apa outcome dia. Itu sebabnya akak selalu pilih hati aku boleh jaga. Hati orang aku tak boleh jaga. So hati aku boleh jaga, aku telan aje lah. Gitu. So instead of aku aku send video, aku je lah removekan diri sendiri. Contoh, tapi itu kalau grup kawan-kawan lah. Kalau macam grup family jangan. Jangan macam tu. Nauzubillah min zalik. Okey, apa-apa pun telan sajalah. Ya, yang paling penting jaga perasaan dia orang. Yalah, orang tua sensitif kan. Lagi tua lagi sensitif. Okey. Soalan seterusnya daripada Never Needs nama dia. Kafin. Saya nak jadi mak yang anak cari time dia sedih, time dia happy. Macam mana Kak Fin? Bestie lah. Dia bestie. Tapi kita tak boleh janjikan. Tak boleh janjikan juga. Macam kadang-kadang kita dah bagi kalau kita punya objektif nak jadi cool pada anak, kita akan buat apa saja asalkan anak suka. So kita akan takut nak buat benda yang anak tak suka. Sebagai contoh, anak suka bag smiggle. So sebab kau nak sangat anak kau best friend dengan kau menyemigelkan lah dia. Asal macam walaupun benda tu dah merepek-repek sampai kat rumah dah ada macam-macam jenis collection. So sebab your objektif adalah untuk menang hati anak. Sedangkan menjadi seorang parent, tanggungjawab kita yang kita kena jawab pada Allah adalah apa yang kau kena buat untuk menjanjikan akhirat yang terbaik untuk anak kau. So kalau kita sayang anak kita, tapi kita abaikan apa tuntutan Allah ke atas kita, benda takkan jadi juga. Betul. Akak dengan abah akak kan akak cerita, kita gaduh segala bagai tu dulu. Tapi sampai sekarang alhamdulillah memang bestie-bestinya. Memang telefon setiap hari, tak boleh tak telefon. Kadang-kadang first time awkward. Awkward, ya Allah. Abah makan apa? Makan nasi dengan gulai. Jadi macam lepas tu senyap 2-3 minit, air apa pula? You know? Tapi awal-awal je situ, lama-lama dah. Sebab akak terfikir mungkin hari ni last. So gitulah. So untuk kita jadi anak, untuk kita jadi mak bapak yang anak akan cari kita to the ends kan. Kadang-kadang akak tanyalah macam anak-anak yang memang macam tu perangainya. Macam mana awak macam dengan mak awak asyik gini je. Kalau akak tahu je ada anak yang macam tu baik dengan mak bapak kan, akak memang datang gentil tangannya. Macam mana macam apa mak awak buat gini. Jawapan yang dia selalu bagi, dia punya jawapan yang sama untuk semua anak-anak tu adalah dia tahu mak abah dia tu yang mana dia dapat tu, buruk baik dia, mak awak dia terima je. Lepas tu kita tanyalah, jadi kalau macam kau buat salah, kau tak kena bantai ke? Bantai. Bantai kena bantai. Tapi kita tahu, dia ada beza tau. Bantai benci dengan bantai yang aku dah bantai ni sebab aku nak kau jadi orang. Dan aku dah bantai kau, bukannya aku suruh kau lari. Aku bantai kau supaya kau beringat, apa-apa aku ada ni.
ada ramai sangat biomom yang akan uruskan biomom akan uruskan dan tak bagi anak-anak tu kepada anak luar nikah tu kepada family angkat dan dia jaga sendiri. Biomom yang macam tu cakap dengan akak, macam mana sekalipun dunia buang dia, mak bapak dia yang bantai dia pasal dosa dia tu, itulah yang jadikan cucu tu kesayangan, yang pick up, yang macam kutip anak tu. Faham tak? So, in my humble opinion, kita buat benda yang betul dan kita serahkan pada Allah. Tawakal ala Allah. Sebab yang jaga hati anak-anak kita adalah Allah juga. Kalau kita buat benda betul, kita cakap pada Allah, ya Allah, aku ni bantai anak aku sebab dia isap ganja. Aku bantai anak aku sebab dia berzina. Aku bantai anak aku sebab dia segala benda sebab dia langgar Kau, ya Allah. Tolonglah bagi dia nampak aku buat ni untuk kebaikan dia. InsyaAllah Allah akan tolong kita. Kita buat benda betul kot. Kalau kita macam buat, ya Allah aku selama ni biar dah okey dah bagi dia berzina ke apa. Kenapa dia macam ni, ya Allah? Memang dia salah lah. Kalau kau dapat jawapan daripada ya Allah, kau di tempat lain lah tu. So hopefully clear lah jawapan kita, insyaAllah. Ya, betul. Clear sangat hari ni. Best tau tajuk hari ni. Best sangat. Nak nangis. Rasa macam salah. Balik nak minta maaf. Nak nangis konon. Kamera tak nampak dia. Dah gini-gini dah tadi. Okeylah, Alan rasa tu saja untuk episod yang ketiga kali ni. Tajuk mak bapak tak faham. Kita nak rebel. Kita dah tahu jawapan dia kan? Dah tahu kan? Memang tahu pun. Memang tahu kan? Kenapa kita bincangkan benda kita tahu ni? Cumanya nak bagi satu disclaimer lah. Bila kita cakap pasal parents dengan anak tadi tu, memanglah kita bercerita tentang mak bapak yang betul-betul intention dia nak yang terbaik untuk anak-anak. Untuk anak-anak di luar sana yang Allah izinkan musibah dapat mak bapak yang tak sayang kita atas dasar for the sake of Allah ni, itulah dugaan kita. Macam kita aci untuk kita cakap mak bapak macam mana sebelum ikut je. Ingat, selagi mana ia selari dengan syarak, ikut, akur. Selagi mana boleh sabar, sabar. Okay, so hopefully tak adalah rasa tersinggung dan memikirkan kita hanya cakap satu angle saja, ya. Betul. Kita cuma nak buat semua orang jadi anak yang baik. Sebab tu sebab tu je yang kita boleh buat. Kita boleh nak cakap dengan parents kan, kita sendiri. Betul. Tak boleh nasihat parents, kita boleh nasihat diri. Betul. Okey, korang jangan lupa untuk follow. Nak nangis tapi kena sabar. Jangan lupa untuk follow and subscribe serta turn on notification supaya korang tak terlepas live Kopi dengan Kak Fin. Kalau korang ada apa-apa cadangan, insya-Allah korang boleh emailkan je dekat kdkf@fin3.com. Nanti kita orang akan baca. InsyaAllah kami akan gunakan untuk episod seterusnya. InsyaAllah. Tapi jangan lupa semua tajuk-tajuk yang korang cadangkan, make sure apa-apa saja tu pun, kita bukan borak agama, kita borak-borak sama-sama kita je. Ya, betul. Sampai berjumpa lagi. Apa? Betul lah. Jangan lupa. Pause lah. Apa dia? Sampai berjumpa lagi. Kita baca skrip orang. Sampai berjumpa lagi. Salam sayang daripada Kak Fin. Dan saya Alia. Nikmati hari anda dengan senyum dan ikhlas. Bersama susu Juna, susu kambing sedap. Ma'assalamah. Wa ila liqa. Assalamualaikum. Bye. Kenapa aku baca dah kat pause?